Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Darjahas. Pelajaran Tauhid Darjahas. Di dalam pelajaran 3, murid-murid boleh buka muka surat 31 sebagai rujukan dari kitab, iaitu bertajuk dengan tajuknya syahadah daripada pengucapan sehingga penghayatan. Kita lihat muka surat 31, iaitu tahap syahadah. Sebelum kita mula belajar, kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syahadah daripada pengucapan sehingga penghayatan. Kita lihat dahulu tahap syahadah. Tahap syahadah. InsyaAllah kita tengok tahap syahadah ada berapa. Pertama, syahadah muslimin. Kedua, syahadah salihin. Ketiga, syahadah syuhada. Keempat, syahadah sadiqin. Ada 4 tahap syahadah yang akan kita lihat, kita huraikan sebentar lagi. Tahap syahadah. Syahadah yang diikrarkan oleh setiap Muslim mempunyai tahap yang berbeza. Maaf ya, di sini saya salah eja lagi. Alif, qaf. Diikrarkan. Yang pertama, syahadah muslimin. Kita lihat dahulu syahadah muslimin. Syahadah orang Islam. Kita semua orang Islam. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah orang Islam. Iaitu rangkuman dia sangat luas. Orang Islam umum, awam. Orang Islam yang awam. Kita semua orang Islam yang awam, yang luas, yang banyak. Yang paling banyak yang ini, syahadah muslimin. Syahadah muslimin. Yang meliputi orang yang mengucap syahadah dan mengamalkan kewajipan rukun Islam. Orang yang mengucap syahadah dan amalkan rukun Islam. Daripada mengucap 2 kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Yang tidak mengamalkannya dan yang tidak mengamalkannya. Dan ada juga orang Islam yang tidak mengamalkan rukun Islam. Ini terdapat dalam syahadah muslimin. Dia hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Kadang-kadang dia tidak salat, kadang-kadang dia tidak menunaikan zakat. Ada juga orang yang tunaikan kewajipan rukun Islam, ada juga orang yang tidak menunaikan kewajipan rukun Islam. Juga mereka yang melakukan maksiat. Mereka dah mengucap 2 kalimah syahadah tapi tetap lagi masih melakukan maksiat dan tidak melaksanakan tuntutan Islam sepenuhnya. Tidak laksanakan tuntutan Islam. Mereka ada meninggalkan lagi perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Seperti di dalam rukun Islam, mereka tidak lagi laksanakan tuntutan Islam sepenuhnya. Kadang-kadang kita lihat perkara yang sunat pun mereka tidak buat. Syahadah daripada pengucapan sehingga penghayatan. Tahap syahadah.
Syahadah yang diikrarkan oleh setiap Muslim mempunyai tahap yang berbeza, iaitu yang kedua, syahadah as-salihin. Ini tahap yang kedua. Tadi yang pertama muslimin. Yang kedua as-salihin. Syahadah orang Islam. Ini masih luas lagi ruang lingkupnya. Syahadah orang Islam yang saleh, yang mengucap syahadah dan mengamalkan ajaran Islam yang fardu, yakni fardu ain dan fardu kifayah, dan yang sunat, dan menjauhi yang makruh dan yang haram. Kira orang Islam yang ni yang terbaik. Mereka mengamalkan ajaran Islam, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Segala amalannya menjadi bukti akan kebenaran syahadahnya. Mereka tidak melakukan dosa, tidak melakukan yang haram, tidak melakukan yang makruh. Mereka melakukan yang fardu ain, fardu kifayah dan yang sunat. Ini adalah orang-orang yang saleh. Syahadah salihin, orang-orang yang saleh. Tidak seperti yang pertama tadi. Mereka masih lagi melakukan ajaran Islam dan mereka ada juga melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Tapi yang kedua ini, syahadah salihin, mereka melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Kemudian kita lihat syahadah yang ketiga. Syahadah syuhada. Syahadah orang Islam yang mengucap syahadah dan mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Sepenuhnya apa yang Allah Ta'ala perintah, dia buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, ditinggalkan. Dan melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar dan melakukan jihad. Ini tambahan bagi syahadah syuhada. Para syuhada ni ditambah lagi dengan jihad fi sabilillah. Syahadah ni mereka tambah lagi dengan jihad fi sabilillah, dengan jiwa, harta benda untuk mempertahankan Islam. Mereka berjuang, pergi berperang, mempertahankan Islam, menentang kezaliman, menegakkan keadilan, pengorbanan diri, menjadi saksi akan kebenaran syahadahnya. Mereka tambah lagi syahadah ni orang yang berjihad fi sabilillah. Tadi yang kedua adalah orang yang hanya melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Melakukan perkara yang wajib, fardu ain dan fardu kifayah dan yang sunat. Tapi yang ini ditambah lagi dengan jihad fi sabilillah. Kita lihat tahap seterusnya. Syahadah sadikin pula. Syahadah orang yang melaksanakan tuntutan syahadah golongan solihin. Ini golongan yang kedua. Syahadah golongan syuhada golongan yang ketiga. Bila dia ada golongan, dia terdapat dalam golongan yang kedua, yang ketiga, ditambah pula yang sadikin ni apa, dan meningkatkan keimanan dan amalannya serta pengorbanannya. Seluruh perjalanan hidupnya, amalannya dikorbankan untuk mempertahankan kebenaran dan keutuhan Islam, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini tahap syahadah di kalangan para nabi, para rasul. Mereka bukan sahaja sebagai salihin, orang yang melakukan Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Mereka bukan sahaja syuhada, mereka berjuang fi sabilillah. Mereka juga mengorbankan hidupnya untuk kebenaran Islam, seperti yang dilakukan oleh para rasul. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat mendapat sebenar ilmu dan hikmah daripada Allah Ta'ala dalam mentahqiqkan syahadah, membenarkan syahadahnya. Sambungan daripada syahadah sadikin, mereka yang sebenarnya dimaksudkan dengan ulul ilmi, orang yang berilmu. Di dalam ayat 18 surah Ali Imran, mereka mewarisi syahadah al-haq,
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui kebenaran apa sahaja yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung yang menjadi sahabat-sahabat Nabi, mereka mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkemungkinan sahabat-sahabat Nabi termasuk juga di kalangan orang yang syahadah sadiqin. Kamu hendak memahami dan meningkatkan kualiti syahadah kamu daripada tahap paling rendah ke tahap yang paling tinggi untuk mendapatkan kurniaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sambungan syahadah sadiqin seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sambungan syahadah sadiqin seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Daripada surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Kita lihat sambungannya, iaitu di dalam pengertian ayat itu tadi yang telah dibacakan, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang saleh, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Kita kalau boleh jadi tahap syahadah kita sadiqin, yang benar-benar mengikut jejak para rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi salam. Kita lihat tajuk seterusnya di muka surat 33, strategi menghayati syahadah. Pertama, tahu dengan yakin akan apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan kena tahu, kena yakin tentang Islam. Tidak akan tahu hakikat kalimah syahadah melainkan seseorang itu berilmu. Syarat pertama ni tahu, berilmu. Tahu ataupun berilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu akidah dan ilmu tauhid. Kena tahu, kena berilmu dengan ilmu akidah dan ilmu tauhid. Kena berilmu, kena tahu dengan ilmu akidah dan ilmu tauhid. Orang yang berilmu ketika mengucap syahadah ini akan menyadari bahawa di sebalik pengakuannya dengan kalimah asyhadu tersirat di dalamnya pengertian a'lamu. Ketika mereka mengucap kalimah syahadah asyhadu, mereka dah tahu. Mereka dah tahu, yang ini alamu, aku tahu bahawa kandungan kalimah syahadah itu apa dia, apa yang dituntut dan apa yang dilarang. Yang kedua, tahu dan yakin. Tadi tahu, ni yakin pula. Tahu dan yakin berdasarkan ilmu menimbulkan kesedaran dan keinsafan akan keagungan dan kehebatan Allah. Bila dah yakin, dia akan kesedaran dan keinsafan, menimbulkan kesedaran dan keinsafan akan keagungan dan kehebatan Allah. Tadi yang pertama tahu, yang kedua yakin. Bila dah yakin, menimbulkan kesedaran dan keinsafan akan keagungan dan kehebatan Allah. Zat yang layak disembah dan tempat segala harap. Dia dah tahu, lepas tu dia yakin Allah sahaja yang layak disembah, tempat segala harap, permohonan dan yang layak dipuji, dicintai.
Kesedaran dan keinsafan inilah yang menjadikan seorang itu mengiktiraf Allah Ta'ala, Tuhan yang layak disembah, ditaati. Ni dia yakinlah, dia tahu, dia yakin yang layak disembah Allah, yang layak disembah Allah, yang layak ditaati, dipatuhi suruhannya dan ditinggalkan larangannya. Seterusnya mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin umat. Rasulullah itu sebagai rasul, sebagai pemimpin umat, sebagai utusan Allah. Pengiktirafan ini tersirat di sebalik pengakuan dengan kalimah asyhadu. Ketika mereka mengucap kalimah asyhadu, mereka iktiraf dan mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengakui Rasulullah itu adalah utusan Allah juga pemimpin. Okey, yang ni kedua. Strategi yang ketiga adalah daripada ilmu dan pengiktirafan. Tadi ilmu, iktiraf. Daripada dia tahu dan dia yakin, terbentuklah i'tiqad yang benar. I'tiqad yang benar. Yang ketiga, menyentuh tentang i'tiqad yang benar. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua yakin, i'tiraf. Yang ketiga, ini adalah i'tiqad yang benar. Tuntas, iaitu akidah tauhid berteraskan dua kalimah syahadah. Akidah tauhid berteraskan dua kalimah syahadah. Teras akidah tauhid itu dua kalimah syahadah. Maka terbentuklah jiwa ubudiyah yang rela menjadi hamba Allah. Bila dah dapat i'tiqad yang benar, mereka menjadi jiwa ubudiyah, menjadi hamba Allah. Ubudiyah maksudnya hamba Allah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan menyembah Rasul, kita hanya menyembah Allah, dan kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di sebalik kalimah asyhadu, apabila mereka mengucap asyhadu, tersiratlah makna a'taqidu, aku beriktikad, aku berpegang. I'tiqad tu maksudnya berpegang pada kebenaran. Inilah jiwa ubudiyah, hamba Allah dan pengikut Rasulullah. I'tiqad yang benar. Kemudian seterusnya yang keempat. Ilmu pengiktirafan. Ilmu tadi, lepas tu i'tiraf. Pertama ilmu, i'tiraf, yakin, i'tiqad, pegangan. Yang ketiga, yang tuntas tanpa ragu-ragu, membentuk jiwa hamba yang merdeka dan bebas daripada perhambaan selain Allah Ta'ala. Lalu tampillah hamba Allah yang ikhlas mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai ikrar. Hamba Allah yang dengan ikhlas mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai ikrar. Ni yang keempat adalah ikrar. Ikrar adalah dan sumpah setia Allah Ta'ala dan Rasulnya, bai'ah. Orang yang berikrar ini, orang yang sumpah setia ini adalah orang yang hamba Allah yang dengan ikhlas mengucapkan dua kalimah syahadah. Apabila dia dah berilmu, dia dah yakin, dia ada pegangan yang benar, maka dia berikrar. Dia berikrar. Ikrar ni apa? Ukiru, aku berikrar. Itulah perjanjian dia. Ini bai'ahnya. Sumpah setia kepada Allah dan Rasulnya. Ini bai'ah. Perjanjian dia dengan Allah. Ia melafazkan dengan jujur serta berani. Dan
bertanggungjawab terhadap penyaksiannya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang lain. Sesungguhnya di sebalik kalimah asyhadu, apabila mereka mengucap kalimah asyhadu, tersirat pengertian iqrar, iaitu ukiru, aku berikrar. Mereka dengan di dalam hati mereka, mereka yakin berikrar. Yang kelima, ikrar sahaja tidak memadai. Malahan seorang Muslim itu berkewajipan memenuhi tuntutan Islam sebagai bukti kebenaran syahadahnya, yaitu mengabdikan diri kepada Allah dan hanya bermohon kepadanya, memohon suruhan, mematuhi suruhan dan larangannya, beramal dan berjihad pada jalannya, yaitu Islam. Rumusan ini sebenarnya tersirat di dalam kalimah asyhadu yang terangkum di dalam pengertian ubayyinu, aku buktikan. Apabila dia nak buktikan, seseorang Muslim itu berkewajipan mematuhi. Seorang Islam itu berkewajipan mematuhi tuntutan Islam sebagai bukti, yaitu mengabdikan diri kepada Allah, hanya bermohon kepada Allah, mematuhi suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, beramal, berjihad pada jalan Allah, iaitu Islam. Rumusan ini sebenarnya tersirat di sebalik kalimah. Apabila mereka mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu, mereka yakin di dalamnya terkandung aku buktikan. Kena buktikan. Ubayyinu, aku buktikan. Ini saya salah baris. Ubayyinu, bukan abayyinu. Ubayyinu. Strategi menghayati syahadah, kita lihat di ringkasan ini. Asyhadu tersirat di dalamnya pengertian a'lamu. Bila mereka mengucap kalimah syahadah asyhadu, mereka tahu. A'lamu, aku tahu. Tahu tuntutan kalimah syahadah. Kemudian mereka bila mengucap kalimah syahadah, mereka tersirat di dalam pengakuan itu a'tarifu, aku mengiktiraf. Mereka mengiktiraf ucapan kalimah syahadah itu. Kemudian apabila mereka mengucap kalimah syahadah yang ketiga, tersirat di dalam makna a'taqidu, aku beriktikad, aku berpegang. Aku beriktikad, aku berpegang pada kalimah yang ini. Pegangan yang kuat, tidak akan terlerai, tidak akan terlepas daripada pegangan kalimah syahadah. Kemudian bila mereka mengucap kalimah syahadah yang keempat, tersirat dalam pengertian ukiru, aku berikrar. Aku berikrar maksudnya mereka dengan yakin, mereka yakin dengan ikrar mereka. Mereka bersumpah. Dan yang kelima, apabila mereka mengucap kalimah syahadah, terangkum di dalamnya pengertian ubayyinu, aku buktikan. Kena buktikan bila dah mengucap dua kalimah syahadah, kena buktikan dengan amalan. Sekian pelajaran tauhid kita untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah akan datang kita akan bertemu di dalam pelajaran yang keempat. Pelajaran Tauhid. Dan selepas ini nantikan soalan Google Form daripada saya insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.